Komunikasi dakwah merupakan komunikasi yang memiliki nilai kebenaran, bermatlamat, prinsip, media, kaedah dan mesej yang bertujuan untuk mengajak manusia ke arah kebaikan, kehidupan serta akhirat berpandukan kepada prinsip Al-Quran dan Hadis. Maka, komunikasi dakwah adalah satu proses penyampaian dan pertukaran maklumat dengan menggunakan prinsip dan kaedah yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam merungkai kesesatan akidah dan kepercayaan, Al-Quran telah menyatakan pelbagai uslub atau kaedah dalam berbicara, berdialog dan berdebat. Agama Kristian merupakan kelompok ketiga terbesar dan paling banyak dibicarakan di dalam Al-Quran selepas kelompok musyrikin dan Yahudi. Menurut hasil kajian pengkaji lain, terdapat 10 metod Al-Quran dalam menolak kepercayaan penganut agama Kristian. Najatul Najihah binti Muhammad Nazri, nombor matrik 049785. Pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan agama Kristian. Agama Kristian merupakan agama Nasrani atau Samawi yang dibawa oleh Nabi Isa kepada Bani Israel yang berpandukan kepada ajaran Nabi Musa yang bersumberkan kepada ajaran Kitab Taurat. Muka adalah Kristian adalah agama dari langit yang pada asalnya diturunkan oleh Allah kepada utusannya iaitu Nabi Isa. Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel dan sesat. Dan Nabi Isa datang untuk menyelamatkan dan membawa kembali mereka kepada ajaran yang benar dan mematuhi ajaran samawi. Ajaran agama Kristian yang dibawa oleh Nabi Isa telah ditokok tambah dan diserang oleh pihak musuh sehingga agama ini telah menjadi agama ciptaan manusia. Tokoh yang bertanggungjawab melakukan penyelewengan ialah isteri Paul atau Paul. Pada awalnya merupakan seorang musuh ketat kepada agama Kristian dan pengikut-pengikutnya. Mereka menegaskan apa yang dinamakan agama Kristian kini adalah agama Paul atau dinamakan sebagai agama Paulinisme. Pada tahun 3 terusnya, pendekatan dakwah kepada golongan Kristian. Ada dua yang saya sentuh iaitu Bihikmah dan Al-Mujadah Al-Asan. Okey, kita pergi kepada definisi Bil Al-Hikmah. Okey, baiklah, saya akan menerangkan mengenai definisi dakwah Bil Al-Hikmah. Saya untuk mengatakan dakwah cerita dan memahami situasi dan realiti sasaran dakwah serta mampu memvariasikan pendekatan dakwah, penjelasan dan pemahaman yang tidak membebankan juga tidak terbina atas semangat dan kegairahan yang melampau sehingga terkeluar daripada ruang lingkup hikmat itu sendiri. Okey, sasaran dakwah dengan menggunakan kaedah ini ialah kebiasaan golongan intelektual yang perlu diberikan hujah dan fakta yang berasaskan dan benar serta mampu menjentik akal mereka untuk berfikir tentang kebenaran hujah tersebut. Kerana mereka kebiasaan memiliki tahap pemikiran dan analisis tahap yang tinggi. Pendekatan ini dinamakan secara ketelitian dan kebijaksanaan. Seterusnya definisi dakwah Al-Mujadalah Al-Asan. Al-Mujadalah Al-Asan adalah usaha dakwah melalui bantahan, perbincangan atau perdebatan dengan cara yang terbaik dan sopan, hormat dan tidak sombong. Pada pandangan Muhammad Hussein Yusof, kaedah berdakwah ini adalah manusia ketiga. Untuk manusia yang ketiga, mereka adalah orang yang hatinya sangat dikongkong oleh tradisi jahiliyah iaitu sombong untuk menerima dakwah. Dan sasaran dakwah metod dakwah Mujadalah Al-Asan ialah golongan antagonis yang mana kebanyakan hujah mereka lebih bersifat sebagai mencabar tanpa menginginkan tahu nilai kebenaran tersebut. Golongan ini perlu ditangani secara perdebatan yang mampu mematahkan argumentasi ataupun hujah serta mengukuhkan lagi kedudukan kebenaran Islam dengan cara yang paling tepat dan sesuai. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sambung pembentangan dalam tajuk pelaksanaan metod bil hikmah menggunakan Bible dan sains terhadap golongan Kristian. Metod bil hikmah adalah metod yang menggunakan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah cara penyampaian kita itu tidak menimbulkan keraguan atau kekeliruan dalam menjelaskan kebenaran. Okay, saya membahagikan metod ini kepada dua iaitu Bible dan sains. Perbincangan dalam Bible berkenaan tentang akidah orang Kristian iaitu Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, Yesus bersatu dengan Tuhan iaitu Trinity, iaitu Bapa, Roh Kudus dan anak Tuhan, dan seterusnya Yesus mengakui Allah itu Esa. Dan semua ini telah dijelaskan dalam Al-Quran bahawa Nabi Isa itu adalah utusan Tuhan.
dan menjelaskan bahawa Allah itu suci daripada hal ini membersihkan tanggapan orang Kristian terhadap Allah, iaitu pencipta alam semesta. Seterusnya, metod pelaksanaan bil hikmah. Pelaksanaan metod bil hikmah menggunakan sains dan Al-Quran. Saya ringkaskan semua perkara ini bahawa kita dapat jelaskan kepada golongan Kristian tentang tanggapan mereka terhadap Al-Quran serta menjelaskan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Contoh yang pertama iaitu Al-Quran. Mereka menganggap bahawa Al-Quran ini yang menceritakan tentang padang pasir, dan dalam Al-Quran itu sendiri telah menjelaskan yang Al-Quran menceritakan tentang keadaan di lautan. Dan seterusnya tentang atom itu adalah unit yang paling kecil yang telah dibincangkan oleh saintis. Dan Al-Quran telah menjelaskan tentang atom ini lebih daripada 1400 tahun dahulu. Begitu juga dengan matahari itu bergerak. Multiplication test ini adalah untuk membuktikan kesalahan di dalam Al-Quran, tetapi sehingga kini mereka tidak menemui bukti kesalahan di dalam Al-Quran tersebut, dan telah dijelaskan dalam Al-Quran bahawa dalam Al-Quran memang tiada kesalahan dan jelas ialah kalam Allah dan bukan ciptaan manusia. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Soleha binti Muhammad Jalani. Nombor metrik 050277. Sekarang saya akan menyambung perbincangan sahabat saya dengan tajuk pelaksanaan metod mujadalah terhadap golongan Kristian. Sebentar tadi kawan saya telah menerangkan konsep mujadalah, jadi saya akan terus pergi kepada bentuk-bentuk mujadalah. Bentuk mujadalah terbagi kepada dua, iaitu munazarah dan muhawarah. Munazarah adalah suatu perbahasan dan perdebatan yang bertujuan untuk melahirkan sesuatu kebenaran. Contoh munazarah terhadap golongan Kristian adalah Syekh Ahmad Didat paling dikenali melalui sesi debat beliau dengan seorang pendiri terkemuka Amerika iaitu Jimmy Swaggart, dan perdebatan ini bertajuk Is the Bible the Word of God. Yang kedua adalah bentuk muhawarah, iaitu suatu perbincangan secara soal jawab. Bentuk muhawarah ni sering digunakan oleh Dr. Zakir Naik terhadap golongan non-Muslim termasuk penganut Kristian. Teknik mujadalah terhadap golongan Kristian. Ada dua kat sini. Yang pertama adalah teknik penyampaian diperkuatkan dengan argumentasi ataupun hujah. Yang mana pendakwa ni perlulah ada pengetahuan yang mendalam sama ada dalam aspek ketuhanan, kenabian, Al-Quran dan sebagainya. Pendakwa juga perlulah menguasai kitab-kitab suci pihak lawan seperti Bible supaya dapat mematahkan hujah-hujah mereka. Teknik ini telah digunakan oleh pendebat-pendebat Islam yang terkenal iaitu Syekh Ahmad Didat. Dalam kalangan masyarakat Arab, Syekh Ahmad Didat ni lebih dikenali sebagai seorang ulama Bible berbanding ulama Islam. Hal ini disebabkan pengetahuan beliau yang sangat mendalam mengenai kitab suci Kristian iaitu Bible. Melalui dakwahnya, Syekh Ahmad Didat lebih banyak menggunakan Bible dalam berhujah dan berbahas, terutamanya apabila berbahas dengan pendiri-pendiri Kristian. Pendekatan ini digunakan Syekh Ahmad Didat kerana sikap-sikap pendiri Kristian yang umumnya enggan mengiktiraf sumber selain daripada Bible. Teknik yang kedua adalah teknik yang menerapkan adab Islami dalam mujadalah. Perdebatan atau perbahasan perlulah dilaksanakan dengan cara yang bijaksana, hormat, lembut dan lain-lain. Contoh yang boleh diambil adalah perdebatan antara Rahmatullah Al-Kairanawi dan Reuben Karl Gottlieb Tiefender. Beliau telah bersungguh-sungguh dalam mempraktikkan adab Islam dan akhlak sebagai seorang ulama. Beliau sangat berlemah lembut dan bertoleransi kepada lawan beliau, dan beliau juga memelihara adab ketika berdebat iaitu dengan cara meminta izin terlebih dahulu kepada Tiefender sebelum memulakan hujah ataupun contoh tambahan bagi setiap penjelasan. Beliau juga tak pernah menegah atau marah apabila Tiefender mencelah ketika beliau sedang berkata-kata. Sekian daripada saya. Sebentar lagi kawan saya akan menyambung perbincangan saya. Kesimpulannya, metodologi dakwah perlulah bersifat fleksibel kerana Rasulullah sendiri telah memberi kebebasan dalam sudut mempelbagaikan teknik serta pendekatan dalam berdakwah. Tetapi mestilah terikat dengan objektif yang utama, iaitu menyeru manusia untuk kembali mentauhidkan Allah serta mengamalkan prinsip-prinsip Islam. Maka, pendekatan dakwah dengan berhikmah menggunakan Bible dan sains serta pendekatan dakwah dengan kaedah bermujadalah
merupakan antara pendekatan yang terbaik untuk mendekati golongan Kristian yang telah terseleweng fahamannya. Dalam menyampaikan dakwah bil hikmah, perkara yang perlu ditekankan adalah menerangkan dan membuktikan kebenaran Al-Quran, bukan mencari kesalahan di dalam Bible. Dan untuk melaksanakan mujadalah haruslah menepati cara yang paling baik tanpa menghina dan memburuk-burukkan golongan sasaran, tetapi mestilah memberi keyakinan terhadap kebenaran. Oleh itu, menjadi tanggungjawab dan tugas kita sebagai umat Islam untuk berkomunikasi dan berbicara dengan mereka mengenai Islam agar mereka mampu memahami hakikat agama ini melalui jalan yang benar. Namun perlu diingat bahawa tugas memberi hidayah hanyalah milik Allah. Kita hanya sebagai pelaksana amanah Allah. Sekian, terima kasih.